Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu nak uji semula anda punya ingatan. Kita masih lagi dalam topik pengenalan garam. Cikgu nak uji hampa punya pengetahuan tentang keterlarutan garam. So, minggu lepas kita dah tengok macam mana eksperimen yang membezakan garam mana yang larut dalam air dan garam mana yang tak larut dalam air. Seperti yang kita tahu, garam ni terbahagi kepada 5 jenis. Kita ada 5 jenis garam. Garam yang pertama kita ada jenis anak. Anak ni apa? A ni untuk amonium. K tu untuk kalium dan Na ni adalah untuk natrium. Seterusnya kita ada garam jenis nitrat. Ion nitrat. Kita ada garam jenis sulfat. Garam jenis klorida dan seterusnya garam jenis karbonat. Kalau anda tengok jenis-jenis garam ni, selain daripada anak lah. Kalau anak ni dia ambil kalium, dia ambil cation kan. Ini cation. Tapi kalau natrium, nitrat, sulfat, klorida dan karbonat ni melibatkan anion. Bermakna kalau plumbum 2 sulfat. Bermakna ini jenis garam apa? Jenis garam sulfat. Ini jenis garam sulfat. Maknanya kalau 1, 2, 3 dan 4, kalau jenis-jenis garam yang nitrat, sulfat, klorida dan karbonat ni, maknanya kita akan kelaskan menurut anion dia lah. Selain daripada anak tadi. Kalau keterlarutan garam ni, kita ada 2 kumpulan lah. Satu larut air dan satu lagi tak larut air. Kalau larut air adalah semua garam nitrat dan juga garam yang di pangkal hadapan namanya ada ANAK tu, anak tu. Sebagai contoh. Alright, katakanlah kita ada garam apa? Contoh kita ada natrium karbonat. Kalau nak ikutkan, tadi cikgu kata semua garam karbonat tak larut kan? Tapi disebabkan nama depan dia natrium, bermakna garam ini adalah garam larut. Cikgu macam tu. Kalau larut kita buat tanda right nah. Garam natrium karbonat adalah larut. Kalau kita ada amonium karbonat. Kalau amonium karbonat larut ke tak? Larut dalam air. Tetapi ini contoh yang pertama tadi, kedua. Contoh yang ketiga pula. Katakanlah kita ada kalsium karbonat. Larut ke tak kelas? Betul. Sebab ini adalah merujuk kepada garam karbonat lah. Dia bukan lagi dalam kategori anak. Kalsium karbonat tak larut dalam air. Macam tu. What if bagaimana pula cikgu untuk garam yang kedua, jenis yang kedua ni lah. Yang ini dan juga garam klorida ni. Garam klorida ni garam klorida ni sebenarnya kelas, semuanya larut dalam air. Ada pengecualian. Contohnya untuk garam sulfat kita ada PBC. Semua PBC ni tak larut. Contoh. Cikgu bagi contoh. Contoh kita ada jenis garam sulfat kita ada amonium sulfat. Kalau amonium sulfat larut ke tak kelas? Larut. Tapi kalau plumbum 2 sulfat larut ke tak?
Dia termasuk tak dalam kategori PBC? Ya, dia termasuk. So, maknanya dia tidak larut dalam air. Macam tu. Okey, so semua garam sulfat larut dalam air kecuali PBC. Okey, bagaimana pula dengan garam klorida? Okey, kalau garam klorida ni sama juga. Okey, katakanlah, ni untuk garam klorida garam klorida. Cikgu buat G je lah. Okey, contoh. Contoh. Kenapa dia suka pergi kat sini? Contoh kan, kita ada merkuri klorida. Kamu merkuri klorida larut ke tak dalam air? Tak larut. Sebab apa? H tu. H tu adalah merkuri lah. Okey? Kalau cikgu tak suka H lah, tapi cikgu suka guna M. Sebab baru kita ingat merkuri kan. So, tapi merkuri ni dia ada simbol yang lain. So, kalau kita tengok sebelum-sebelum ni macam Na, teruslah natrium kan. Tapi merkuri ni dia lain. M tu kita sebut merkuri, tapi dia punya simbol dia adalah Hg. Okey? Okay. So, kata kalau cikgu ada kalsium klorida. Larut ke tak garam ni? Ya, larut. Okay, so this time dia bukanlah dalam kalsium, bukan dalam kategori MPa. So, PBC, MPa ni adalah cation. Bermakna acceptance ataupun pengecualian untuk garam sulfat dan juga garam klorida ni kita akan ambil kira cation dia. Walaupun semuanya adalah garam sulfat, tapi jika cation melibatkan kalau garam sulfat PBC ataupun MPa tadi tu untuk garam klorida, so bermakna dia akan jadi tidak larut dalam air. Okey. So cikgu harap cikgu jelas untuk topik subtopik keterlarutan garam. So minggu lepas kita dah tengok segala eksperimen, apakah warna, kan? Okey? So jom tak nak buang masa, kita nak main quiz.